Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Yang kita bincang itu kita dalam bab yang ke-80, dan kita berhenti sampai hadis yang ke-545 kan. Okey, yang mana dalam hadis tersebut dia berkenaan dengan tajuk solat sunat dalam keadaan berjemaah dibenarkan, dan kemudian berkenaan dengan solat di atas hamparan sekalipun ia usang, sekalipun ia tidak mulia. Bukan keji, mulia tak mulia lah. Okey. Okey. So jadi kita ambil itu dan hadis pertama tu hadis daripada Anas bin Malik, nenek dia ajak makan kan, itu kita bincang dah. Yang kedua tu yang kita baca itu adalah hadis 545 tu, dia kata daripada Anas juga. Dia kata dahulunya Rasulullah SAW adalah manusia paling elok akan akhlak. Dia kata farubbama, barangkali tahduruhu salatu wa huwa fi baitina, barangkali datang hadir kepada baginda solat ketika baginda di rumah kami. Datang waktu solat ketika Nabi di rumah kami. Qala, berkata Anas, fayamuru bil bisat, maka Nabi perintahkan agar dibawakan akan hamparan. Alladhi tahtahu, yang di bawah dia ni diperintahkan, fayuknasu, lalu disapu. Thumma yundahu, kemudian direnjis dengan air. Thumma ya umur Rasulullah SAW, kemudian akan mengimamkan Rasulullah SAW, wa naqumu khalfahu, lalu kami akan berdiri di belakang baginda. Fa yusalli bina, maka baginda SAW akan solat dengan kami. Gitu. Wa kana bisatuhum, dan adalah hamparan mereka itu pada ketika itu min jari nakhli, daripada daun tamar, daripada daun tamar. Okay, so last kita bincang kat situ pada hadis ni Cuma itu kita ada sebut berkenaan imam yang perempuan. Dan okey tentang masalah sujud di atas daun tamar tu ketika di daun tamar tu, dia kata jadi kat sini ada para ulama bahaskan berkenaan dengan solat di atas apa ditumbuhkan oleh bumi kan, kerana dia kata dalam tikar tersebut ataupun hamparan berkenaan dianyam daripada daun tamar. Jadi ada orang letakkan bab solat di atas apa ditumbuhkan oleh bumi, dan dia tak ada percanggahan, semua kata boleh. Dan diriwayatkan daripada Umar bin Aziz percanggahan dengan maksud itu. Ada yang kata dia kata tak boleh, dia kata kerana dia kata perbuatan melangsungkan kulit kita ke atas tanah tadi lebih melampau dari segi lebih jelas menunjukkan tawaduk. Ini mungkin kes yang kita biasa dengar lapik bab solat atas lapik ni. Sebenarnya ada perbahasan lah. Ada para ulama yang kata tak bagus sebenarnya. Walaupun ikutkan pada hadis Nabi berlapik, solat berlapik tu ada berlaku. Dia bukanlah mesti macam bila kalau tanah tu ada, kita ada lapik, bawa lah lapik tu, tak ada masalah kan? Terutama kalau tuan-tuan pergi tempat yang panas kan, janganlah main sujud, memang sakit gila. Kadang-kadang bukan ni pun matahari pagi je sampai tengah hari, sementara nak masuk Zuhur tu kan, masuk Jumaat, kita pergi kan, macam kat Yaman kadang dia orang gunakan batu yang gunung berapi melubang tu kan. Dia bagikan rata, jadikan macam lantai untuk kita pijak. Tapi batu tu bila kena matahari dia cepat panas. Tapi ya, benda tersebut bila kita duduk kalau tak ada lapik, rasa melecuh, rasa memang tu taubat sungguh lah. Dia kena sujud tu kan, rasa macam takut masuk neraka. Bayangkan itu pun kita rasa macam pedih. Bayangkan kalau api neraka bakar sampai berkulali, kemudian menggelegar otak daripada sebab pembakaran berkenaan. Taubat memang insaf betul lah. Lepas kena. Tapi kadang macam kes macam dulu kan, macam dekat Masjid Nabawi tu, yang dia letak payung tu,
payung tu, sebenarnya punca dia sebab dulu jadi kes orang solat kat luar tu. Okey. Ada orang yang melecur. Secara saya peribadi, saya pernah kena first time pergi umrah. Jadi bila pergi tu kan, kita biasalah tengok slipper hilang, kita pun nak jalan kaki sampai ke hotel lah. Jengkit apa, rasa nak golek kat situ. Bukan, ni pun melecur. Jadi ni melepuh. Keluar ada apa air. Kaki, tapak kaki. Serius. Bila saya pergi kat kedai tepi tu kan, apa tu, dia kata tak lagi panas. Itu marmar. Tak lagi panas. Sebenarnya jalan tar tu lagi panas. So bila saya pergi kedai, ada orang kedai kitab lah, berhenti tepi tu, dia kata kenapa aku pijak sekian. Dia kata lain kali minta pada guard tu ada slipper lebih. Diorang ada slipper, diorang simpan. Untuk orang yang hilang slipper, dia ada simpan. Minta. Ini mutawil tak cerita. Kita pun tak tahu cerita, kita pun tak tahu apa. Pasal dia kata nak balik, kita ada slipper, dia ada simpanan, boleh bagi kita. Tapi tak reti, kita keluar suka hati kita, nak kau melepuh. Nak cakap tak reti. Yang reti cakap pun tak tahu. Tu dia kata, jadi dia belikan lah. Dia kata macam ni duit kau. Saya bagi RM10, dia pergi belikan slipper, ni pakai ni. Kata. Jangan jalan atas tar. Tar ni lagi mahal, lagi panas dia kata. Banding tu, marmar tu. Tapi lah, lepas tu kena buat payung kan. Sekarang ni tak adalah, kurang sikit orang kena. Tajuk tu kurang sikit. Bahkan macam hari-hari Jumaat dan sebagainya kan, macam penuh sampai ke bawah tu, memang orang datang lah. Kalau tak buat kain pun boleh solat atas lantai. So, cuma masalah tadi macam kita sebutkan, solat, kan kita bahaskan masalah sentuh. Kaum perempuan dalam konteks ni, saya tengok orang Malaysia lah terutamanya, bila pakai telekung besar, bila time nak sujud tu dia sibuk nak bawa keluar tangan dia daripada bawah telekung. Tai chi gitu. Dia sebenarnya kan, even dalam kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, yang diorang mestikan untuk buka adalah dahi. Lain kawasan tak ada. Kawasan lain tidak ada sebarang kemestian. Sebab tu kalau orang tu solat pakai stokin, kaki dia tak sentuh lantai pun, tak sentuh tanah pun, sah. Bahkan Nabi solat dalam keadaan pakai kasut, sah. So kalau kita wajibkan untuk sentuhkan anggota tadi ke tanah, kaki tak kena. Kalau sebut tangan kan, dia ni pasal kalau sebut lutut nanti dia kata itu aurat. Memang maka Nabi kata khaliful yahud, canggahilah orang Yahudi, sallu fi ni'alikum, solatlah dalam kasut kamu. Para sahabat dia terbiasa tanggal kan. Jadi memang masjid Nabi tu kan, yang kita nampak bila kita datang kan naik tinggi kan, memang kawasan tu ditinggikan dari asal, tu tanah asal. So jadi bila tanah, memang tanah asalnya, memang tanah. So jadi solat tu atas tanah. So lapik-lapik ni macam kes kat rumah tu kan, rumah tu bukan ada terazo, ada sekian, semua tanah lah, lantai tu tanah. Sebab tu bila Nabi solat berlapik tu, memang Nabi solat berlapik lah. So tidaklah, cuma taklah mesti kain lapik tadi mesti mahal, mesti daripada sutra dan sebagainya. Itu masalah dia. Sebab kita tahu macam kes bila kita ambil lapik ni ikut pada had perbuatan Nabi lapik. So lapik tak ada masalah. Cuma jangan ada keinginan lapik tadi pasal tak nak kotor kepala. Pasal kes dia kan. Kalau macam lapik tadi kan macam tanah tadi kan, macam kita bukan tak nak kotor. So benda tu pasal kebetulan lapik Nabi pakai tadi adalah usang dan juga Nabi duduk atas dia, bukannya yang baru tergantung. Kita asing. Kita kalau nak solat, hamparan solat lain. Hamparan duduk punggung kita lain. Kan ada kapet lain. So kalau kadang-kadang saya tengok macam kes ni kan, macam orang Melayu kita, ada kes yang kadang-kadang budak-budak lelaki muda suka tarik rambut ketika sujud kan. Sebenarnya tak ada masalah pun. Bahkan Nabi larang gulung baju atau ikat rambut, dan Nabi kaitkan tajuk masalah aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang maksud dia dahi, tangan, ujung lutut. Ini kita bincang dah itu. Lutut dan ujung kaki. Dia bukan maksud dia kena singkap. Seorang sibuk tu perbuatan tu tak wajib. Maknanya kalau rambut tu tertutup pun masih sah. Kalau rambut jatuh ke atas kepala, atas dahi kita sujud masih sah. Saya masih kecil dulu, sehelai pun tak boleh. Macam mana Tuan Haji belajar dengan orang lain, tak belajar dengan saya. Sama. Okey, tajuk dia adalah sebenarnya tidak ada dalil
untuk kata mesti buka dahi. Semua ni para ulama tunjukkan, sebut dia ada kisah. Kisah dia apabila turun surah An-Najm kan, kemudian bila surah An-Najm datang, ada kisah berkenaan dengan dalam surah An-Najm tu ayat sujud, semua orang sujud. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua, dia kata tak sujud. Dia ambil kain, dia tutup kepala dia sujud. Sujud macam tu. Dia ambil tanah tu, letak kat dahi dia, dan dia tak turun kepala ke tanah. Dan lelaki tu mati kafir. Al-As bin Wa'il kot saya. Ke Umayyah bin Khalaf. Sekejap. Ingat lupa. Benda? Dia pergi ambil tanah tu, letak kat dahi dia. Pasal dia tak nak sujud. Kami orang tua-tua yang tak boleh, tak dapat ke tanah. Itu tajuk lain lah. Itu bincang kemudian. Itu tajuk orang sakit solat tak. Ni ahli uzur. Orang ada masalah. Ni yang tak ada masalah dia panggil. Ni bincang berkenaan orang yang tak ada masalah. Sekejap. Cek dia. Dia bagi kisah dia tak nak sujud. Sekejap. Bila kita sujud ni kan, kita tahu bahawa kita rendah diri kepada Allah Ta'ala kan. Jadi kadang-kadang memang ada orang kadang dia rasa diri dia mulia, nak turun kepala tu payah. Ini bukan masalah apa, masalah panggil apa, tak boleh. Dia tak nak, konon rasa dia punya kedudukan mulia, maka dia tak nak apa panggil tak nak turunkan kepala ke bawah. Itu maksud yang kita bincangkan. Tapi ialah sekejap. Entah. Pasal semua musyrikin sujud bersama Nabi, kecuali seorang lelaki tua yang dia kata tak nak sujud. Yang dia kata tak saya As bin Wa'il ke Umayyah bin Khalaf ke. Ya. Inilah Umayyah bin Khalaf. Ketika surah An-Najm tu Nabi baca, semua orang sujud. Musyrikin dengar ayat tu, dia semua sujud. Umayyah bin Khalaf dia tak sujud. Dia ambil tanah dekat tangan dia. Dia kata dia tak sujud, dan dia letakkan tanah tu kat kepala dia. Dia mati dalam kafir. Mati kafir. Dia ambil ni. Ni ambil tanah, dia letak macam tu kat kepala dia. Dia tak ikut orang lain sujud. Ketika tu, dan dia mati kafir. Umayyah bin Khalaf. So ala kulli hal nak kita faham kat situ, kes yang suruh buka dahi ni kan, wajibkan buka dahi ni ijtihad para ulama. Sebab bimbang ada orang yang rasa diri dia mulia sangat, tak boleh turunkan kepala ke tanah. Kalau dia muliakan, dia raja, tak boleh. Kalau orang lain kena atas tanah, dia mesti dalam keadaan macam tu. Jadi memang ada manusia macam, sebab tu juga yang kes wuduk kan, tak boleh kita suruh orang wudukkan kita kecuali kita sakit. Kalau tidak, nanti ada orang kaya ni kan, basuh kaki dia ni tak pelik. Akan berlaku berdasar pada status manusia, akan ada orang macam tu. I pay you kan, wudukkan I pay you. Dia bukan sakit pun, dia memang saja tak nak. So jadi kadang-kadang macam ijtihad kes sujud ni lah, untuk dibuka, disuruh buka. Bimbang takut nanti ada orang yang suka apa, tak nak sujud, kononnya tak nak dahi dihitam ke, tak nak apa melecet ke, melepuh ke, nak jaga kecantikan kan dahi dia. So dia sengaja tak nak sujud di atas tu. Itu masalah dia. Jadi sebab tu kenapa Umar bin Aziz, dia ada pendapat, riwayat ada pendapat daripada Ibn Aziz, dia tidak galakkan ataupun dia tak suka untuk sujud di atas lapik, hatta tak kira pelepas tamar ke apa. Bagi dia perbuatan tadi macam apa, tidak afdal. Okey. Faham Perbuatan tu tak ada meletakkan pahala lebih ke? Tak ada. Pahala lebih tak ada. Pasal
sengaja contoh macam ada lapik tak nak tu pasal contoh macam tunjukkan bagus ke tak juga, itu masalah amal kita akan rosak lah. Cuma dari segi asasnya Nabi berlapik, kita boleh berlapik. Apa hujah Syiah ni tak batu? Itu batu Karbala, batu daripada tempat Husain dibunuh. Kononnya batu tu dibawa pergi jalan-jalan, sujud mereka hanya sah kalau di atas tanah tersebut. Sebab tu dia bawa batu tu jalan-jalan untuk solat di atas tu. Menteri Pertahanan Malaysia itu pun, yang bekas mantan pun solat sujud atas batu tu. Ada video, ada gambar. Allahu a'lam. Tapi maksud dia diorang ada idea tambahan lah. Benda yang bukan syarat dalam agama dikatakan syarat. Macam kes kita sekarang ni, kalau ikutkan pada masalah nak tawaduk, beli sejadah mahal-mahal, salah lah. Kalau ikut tawaduk, faham tak? Beli sejadah mahal yang empuk, yang sujud tu apa, tenggelam dahi, tenggelam muka, masuk yang tu, buka-buka mata tu kan, macam kena tekan, bukan khusyuk, sakit, buka mata berpinah ketika sujud tu kan. Bila sujud tu rapat, mana kita jatuh dahi kita, hidung kita, kapet tu cucuk mata kita, kapet tu tekan mata kita, punya tebal. Saya ada masalah lapik satu benda kan. Ini kita bincang masalah lapik itu mewah. Dia beza. Kalau lapik tak mewah, contoh macam tadi duduk sakit, pakai apa, yoga mat pun boleh. Tahu yoga mat tu? Ada tak kat pasal lutut je. Ada orang dia solat dia tak situ. Macam Ustaz Ridwan Jenderal kan, time dia tengah sakit, apa, kat waktu sebelum pembedahan lutut dia buat, dia datang solat dengan kita orang kat sini, dia ambil kain untuk lapik lutut dia je. Ketika dia turun naik, dia tak kat kepala, dia letak sejadah tu betul kat kaki dia je. Dia tebalkan, lipat 2, 3, lepas tu dia letak kat bahagian kaki dia turun. Itu betul, kita faham lah ada sakit. Tapi masalah sekarang ni, yang kes kita sebut tadi, kalau orang tu kata kena buka kerana ni, maka tajuk dia adalah kalau kita pakai lapik yang mahal pun salah lah. Tak kena lah juga. Orang buat biasalah nak untung. Kan buat bukan kan. Dulu saya ingat ada orang buat kursi sujud lah. Itu semua tu cik untung lah. Lepas tu ada sejadah nombor. Ada nombor. Sejadah tu ada nombor. Maksudnya setiap kali akak turun, naik, dia akan memorize. Ada tulis 1 ke 2 ke 3. So that akak takkan silap rakaat. Kita, tapi alhamdulillah tak jadi. Jualan tu tak laku. So kita ada sunnah Nabi. Nabi ajar kita, kalau kita lupa rakaat berapa, kita terus kena ambil nombor kecil. Kalau kita 2 ke 3, ambil 2. Apa kurang tambah lagi. Lepas tu sujud sahwi. Bukannya pergi letak dekat situ. Baik upah orang terus. Kau kira aku punya sejadah, Allahu Akbar kan. Betul? Lepas tu kita cerita baru 3. Baru 4. Contoh kan. Tak ada benda pun. Kalau boleh jangan ada benda gambar-gambar lah patutnya. Sebenarnya macam tu. Corak-corak ni kadang-kadang kita pergi bayang, lepas tu keluar muka babi lah. Kan ada orang tu kan beli sejadah, ada muka babi, ada salib. Dia pergi imajinasikan. Kau imajinasikan corak-corak dekat peti dinding ni keluar macam-macam. Pandang lama, macam mata orang lah. Betul tak? Jangan buat. Ya. Langsung saya terbalikkan yang bawah tak lepas. Beli je kosong. Dia ada yang beli yang plain je. Macam gambar Sami saya rasa. Itu masalah dia. Okey, tajuk asal hatta masjid pun zaman Nabi dahulu. Memang diorang tak hias-hias kan. Hiasan tu nanti dia macam zaman sekarang, macam bila dia hiasan tu jadi banyak, so dia lebih tumpu pada hiasan cantik tadi, tidak kepada masalah khusyuk. Macam kes khot lah. Saya ingat ada seorang tulis khot apa entah. Dia tulis situ, lepas tu dia kawan tu hantar kat saya. Dia hantar kat saya, tanya hukum khot macam ni. Saya kata lah salah. Saya tegur lah, saya kata tak sepatutnya khot tu tulis macam tu. Terutama nama Allah Ta'ala, Asmaul Husna. Jangan kita jadikan khot tu terlampau cacah merbah sampai kan. Okey, nanti kata itu. In the end, orang akan puji khot bukannya tahu maksud pun. Tak datanglah hati dia. Meaning nama yang tertulis. Dia sibuk dengan keindahan tulisan. Saya tegur, kawan tu marah. Dia kata saya masuk pertandingan sampai ke Qatar, sampai ke Emirates, sampai ke sekian, dia kata. Kan? Dia kata, jadi ini baru pertama kali saya kena tegur macam ni, cakap.
Lepas tu saya kata nak buat macam mana? Kalau bukan salah saya. Kawan tu tanya saya jawab lah. Saya ada kerja lain. Bukan kita layan. Kadang kita tak jawab pun orang. Tapi dia tanya. Masa budak ni junior saya. So saya tolonglah jawabkan. Tapi bila saya terangkan itu, kawan tu pun marah. Sekejap. Ada ni. Mana dah. Saya tegur lah. Saya kata, okey. Macam ni. Okey. Dia pasal orang owner kaligrafi tu tulis. Kan? Kemudian saya kata, ini apa benda ni? Apa yang buat ni kan? Dia tulis Ya Ghaffar. Tak silap. Ya Ghaffar. Okey. Kalimah ni. Mesej dia owner. Dia kata ini. Kemudian dia kata, adakah dikira tulisan tu rumus? Rumus ni macam kes-kes yang orang letak tangkal dekat atas tu, ya, mim, sot, dalam kaf kan. Dia letak kat kedai. Tengok kedai mamak. Pandang atas. Cashier tengok atas. Normally ada. Ya, betul. Geng-geng ni panggil wafak. Ataupun geng-geng separuh yang sufi-sufi ni. Pasal Tok Guru dia buat. Maka dia katalah bagus, elok, tak salah. Kita kata salah. So budak ni, kawan saya ni, dia tanya berkenaan dengan tulisan tu. Adakah dikira ini sebagai rumus? Saya kata bukan, saya kata. Itu bukan rumus, tapi dia dikira tak berfaedah, jadikan hiasan. Sebab nak baca pun tak nampak apa tulis. Kalau dia kata ada khasiat, lagilah ngarut. Okey. Lepas tu dia mesej saya dekat orang tu. Dia kata bagi saya ini bukan rumus, ini hanya idea seni diolah untuk mengindahkan nama Allah. Jadi kaitan rumus ataupun bentuk pelaris apapun, mungkin itu pendapatnya. Bagi saya ini sebagai penulisan tiada masalah. Desain ni dari pamer di Algeria, Turki, Dubai. Saya belum terima apa-apa pandangan sebegitu. Yang saya cakap ni dia tak pernah dengar. Kan? Dia kata malah semua orang datang pameran memuji keindahan susunan yang unik. Ini mesej daripada penulis karang craft tu. Tulisan tu. Saya pun katalah pengagungan nama-nama Allah Ta'ala terbaik adalah dengan tahu lafaz, faham maksud, melaksanakan tuntutan kandungan nama tersebut. Bukan dicantik dan dihiaskan. Kerana nama-nama berkenaan bila tulis khat dengan indah, dia kata, dan dihias, orang memandangkan, memuji dan menyanjung kepandaian si penulis khat dan keindahan khat. Mereka tak melihat kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Kata nama Allah Ta'ala Ghaffar tu patut melahirkan dalam diri orang yang mengetahui lafaznya, maksud Ghaffar tadi. Pertama, ingatkan betapa pengampunnya Allah Ta'ala terhadap hambanya, walaupun dengan banyak mana dosa hamba tersebut. Allah Ta'ala bersedia untuk mengampunkan asalkan hamba itu ingin dapat keampunan. Dia juga, dia kata, akan menjaga seorang hamba tidak putus asa daripada mohon keampunan Allah Ta'ala. Tiada siapa yang mengampunkan dosa kecuali Allah Ta'ala. Dan dia akan menjadikan seorang hamba tu akan memaafkan orang lain. Tidak berkeras menghukum orang lain atas kesalahan mereka. Kerana Allah Ta'ala maha mengampun dosa. Bagaimana dia boleh menjadi seorang keras hati, tak nak mengampunkan orang lain? Kalau Allah Ta'ala boleh ampunkan, awak siapa? Ayu Mahaya dan Maiti dan Allah Ta'ala. Itu patut kita faham dari nama sebut. Itu patut muncul ketika nama Allah dilihat. Bukan terlintas, yang terlintas dalam fikiran. Bukan untuk puji atau disanjung penulis khat tadi. saya hantar gitu kan. Dia orang apa, jadi diamlah tu diam lah. Yang penulis khat tu dia diam lah sekali. Tak ada respon lah. Kalau melawan juga, nak buat apa kan. Tapi faham tak? Jadi dia cantikkan tulisan. Tulis sekali tak ada. Macam masjid tadi lah. Dicantikkan hiasan. Dengan tulisan ayat-ayat. Hatta ayat. Hatta ukiran. So last sekali benda tersebut, orang akan sibuk dengan keindahan tulisan tapi tidak kepada pengertian pun. Bahkan untuk masuk masjid tadi, tanpa ada panggil apa, tulisan tadi, awak tetap memang ingat Allah Ta'ala pun. Habiskan masa solat, baca Quran dan sebagainya, tanpa tulisan tu ada. Betul, dia jadi kes bila last kali orang salah faham apa patut ditumpukan. Ini sama macam kes taranum Quran kan. Orang akan sibuk dengan lagu tu, bukan dengan ayat yang dibaca. Kena video kan, ada apa, waktu kat televisyen yang musabaqah tahun lepas, ada akak tu daripada Thailand, gitu kan, dia baca Quran gitu. Tak apa. Ni hidung sumbat, tak batuk lagi. Hidung sumbat takkan nak masuk dalam hidung. Air. Tapi kena buat tau. Kalau kita buat gitu kan, ada dia punya apa, spray tu, dia keluar habis. Setakat ni kita buat kat anak kita buat sendiri. Bedung budak tu, dan sengitkan badan dia, masuk sini, keluar sini, keluar habis. Gaduh dulu lah. Kalau orang dua dengar, ingat kita gedera anak. Memang nangis lah, apa tak nangisnya. Tapi masalahnya ni salah dia. Kita bila benda tu tak pedih. Sebab dia ada yang apa, benda tak jenama tu, dia masuk tu memang dia, air dia perlahan keluar.
dia tak terlintas ke atas. So memang bersih keluar. Kalau 2-3 kali kita buat kan, berhenti sesama dia. Tapi sampai sekarang tak kerti buat sendiri. Buat kat orang boleh. Baring kan. Kalau kita siapa nak bedung kita? Jenuh kan nak bedung. Okey. Tak cukup kain. Okey, selimut besar. Itu macam taranum lah. Macam kita tengok dia orang bila dia baca kan, betul last sekali Allah tu sebab apa? Sebab rentak tu, rhythm dia. Bukan ayat tu punya pengertian. Rhythm tu, cara tarik tu dengan goyang-goyang kepala kan. Gitu. Saya macam tu masalah last sekali bukan Quran lah. Macam tu keadaan dia. So macam juga masjid, macam juga solat tadi. Kan sejadah tu kebetulan dah memang cetak macam tu, nak macam mana? Tapi kalau boleh cari yang kosong, lebih kosong lebih better. Sebab Nabi sendiri SAW pernah dapat satu kain yang mana kawan yang dibagi oleh Nabi SAW ada bercorak. Nabi buang. Nabi minta orang yang bagi tu tukar kain lain sebab dia hadiah pada Nabi. So Nabi tak naklah terus reject. So Nabi pulang pada dia tu dan pindah yang kosong. Sebab dia kata benda ni mengganggu aku dalam solat. Kalau Nabi boleh terganggu, awak takkan better than Prophet. Betul, elakkan lah. Lepas dia guna, bila sejadah rumah aku nak kena tukar. Cari yang plain lah, cari yang kosong, tak ada corak. Dia kalau corak je tulikan warna pun. Warna putih tapi ada corak-corak. Macam dia dia cut off daripada kapet tu. Itu pun ada bayang, percaya tengok. Macam salib dah pula. Tengok macam kali. Muka babi lah keluar. Punca sebab diorang ada, memang kita letak benda tu kepala kita, syaitan akan main kan lah. Syaitan akan ambil apa benda mudah untuk khayalkan kita. Kalau kita tengah marah tadi kat luar, geram dengan orang tu, itu dia mainkan. Dan solat pun kita ingat, apa saya pakai, aku dah masuk dah tadi, bagi syarat dia datang juga geramnya aku. So syaitan main kan lah. Kondisi kita before solat, kalau dalam solat dia nampak apa benda kita tengah ni, dia tak tahu dalam hati kita apa dalam hati kita dia tak tahu. Tapi apa yang mata kita lihat, ada reaction, dia akan mainkan. Sebab tu elakkanlah kalau boleh. Tapi macam kat rumah pun banyak secadah macam tu. Dan dibelikan orang bagi hadiah pun macam tu kat secadah dia. Itulah di seluar saya, maaf lah kaya dia. Yang brand tu lah, katanya dibuat di Kedah. Jadi minggu lepas, ada satu orang daripada Afrika Selatan, salat. Dia tanya tu, mana ada ni? Dia nak beli, nak bawa balik ke Afrika. Saya kata nak orang dia. Ya memang lah, memang payah sebenarnya. Benda ni pasal putih black. Dia kalau dia kata ada tu lebih baik sebenarnya daripada orang tu ambil yang bercorak, lepas tu dia khayal dan solat, ganggu. Hatta kalau corak yang raudah pun. Kan sekarang jual kan? Start 2017 itu yang raudah punya, yang Masjid Haram punya kan. Memanglah seronoklah kita macam serupa macam kat Mekah. Tapi balik pada asal, kita kata benda tersebut bukan terbaik lah. Sebab tu Nabi SAW bila solat dengan apa yang Anas bin Malik ambilkan untuk Nabi kan, dia benda biasa je, hatta daripada bawah duduk dia. Ini orang kata, tadi pijak-pijak, tak ada masalah. Kan, bersihkanlah kalau rasa ada benda tu, bersihkanlah. Sapu-sapu lah, pasal kadang-kadang bila pasir banyak kan, bila duduk atas tanah, pasir ada, dan kebas-kebas lah. Siram air tu bukan pasal masalah najis. Cuma ada pendapat para ulama, dia kata rinjis-rinjis tu takut ada mungkin kokot najis. Tapi najis yang boleh rinjis hanya air kencing budak lelaki yang tak makan apa-apa. Kalau najis yang lain, rinjis tak jadi air kencing orang dewasa, rinjis tak cuci. Dia kena cuci, kena basuh. Basuh bukan masuk seluruh, basuh seluruh. Kalau kena situ je lah. Orang kita kadang-kadang bila kita basuh tu, satu baju dia basuh. Kadang-kadang kita kena sini je lah yang kita cuci tu. Kawasan kena. Air banyak. Tahu. Tak. Lelaki ke anak perempuan? Apa benda? Kencing tadi. Tadi. Yang lelaki saja, yang perempuan? Tak ada, kena basuh. Kena basuh? Ha. Walaupun baby macam tu? Ya. Sekejap. Ya. Kenapa? Tak adil. Okey, dia memang ini Nabi kata direnjis air kencing budak lelaki, dibasuh air kencing budak perempuan. So bila renjis, maksudnya kita ambil air tu, dia renjis dan pergi solat. Tak payah mengalir pun. Bukan renjis sampai mengalir
Mana air kencing tu kena, ambil rinjis dah pergi solat. Nabi buat macam tu. Kenapa? Ini masalah ujian. Mulalah keluar apa sistem kufur kan. Gitu. Tidak adil. Apa mulianya lelaki berbanding perempuan. Ini syariat. Ini syariat. Bukan ikut akal. Kalau ikut akal, kita logik akal kita, samalah budak tu menyusu dengan mak dia, perut keluar perempuan. Apa sebab budak lelaki beza dengan perempuan? Walaupun ada orang kaji lah secara saintifik, still kita bukan buat sebab saintifik tu. Nabi sebut bawah umur 2 tahun yang makan susu saja, maka air kencing dia kena. Kalau perempuan kan, kita kena basuh. Maksudnya kalau kena kan, kena ambil air sampai mengalir. Kena. Kalau yang lelaki kena tu ambil air, jalan, tak ada masalah, terus pergi. Apa dia? Ikut pada hadis berkenaan 2 maksud. Maksud A, tak makan apa-apa bawah 2 tahun. Ada kata memang budak sebelum 2 tahun tak boleh makan apa. Ada kata macam tu. Dengarlah. Bagi saya beritahu. Okey. So jadi bila kita kata makan, kalau ikut sebenar bab tamar, ada je mak bagi. Macam tahnik pun kita ambil tamar tu masuk, tapi tak efek pun. Tak efek sebenarnya. Tapi sebenarnya memang bayi tu kalau selagi gigi tak ada tu, tak boleh makan apa lagi lah. Dia start keluar gigi tu baru boleh makan sebenarnya. Selagi tak keluar gigi, dia tak galakkan untuk makan lagi. Perut dia pun tak sedia lagi untuk menghadamkan. Ha? Sama susu lah, makan susu je. Makan susu, tak kata susu mak je. Kalau susu kambing pun aci. Susu mana masih makan susu. Yang ada para ulama kata makan benda lain je terus tak edi. Tapi lelaki je tau. Perempuan tak kira. So benda tu memang Nabi suruh rinjis-rinjiskan saja. So kalau kes rinjis ni, kalau diorang ada yang kata dirinjis-rinjis sebab rumah tu ada budak kecil lelaki. Wallahu a'lam kan. Tapi asasnya bukan macam tu. Asas dia adalah memang rinjis tu untuk lembutkan apa sikit. Kan, bersih-bersihkan sikit daripada kotoran. Itu je. Okey. So jadi bila kita kata perbuatan solat di atas hamparan ni, Nabi SAW sendiri solat di atas hamparan. Tak mengapa kalau orang tu nak ni. Okey, cuma dia kata kat sini sambungan dia kata tak boleh seorang lelaki tu berlapikkan dengan sutera atau dah duduk di atasnya. Ini mazhab Malik dan seluruh para ulama. Khilaf pada Abdul Malik bin Marwan tu, dia kata dia kata ada setengah para orang berpendapat bahawa harus untuk melapik dengan sutera. Pakai lelaki tak boleh lapik macam mana? Okey. Lapik ni ikutkan kepada tajuknya untuk lelaki pun tak balik pada asal, kalau boleh elakkan benda yang mewah sangat tu je. Kalau sutera macam kadang kapet ada sutera kan? Kapet sutera ada. Tahulah. Pijak juga tak? Kita tak pijak? Pijak juga. Ha? Betul kata betul. Kapet Parsi tu lepas makin lama makin mahal. Betul sebab apa? Tidak cakap. Okey. Dalam hadis juga sebenarnya ada dalil tentang apa barang siapa yang boleh faham solat di kalangan kanak-kanak. Hukum mereka pada berdiri di belakang imam macam dirinya orang lelaki biasa. Dia faham solat. So bukan dicampakkan mereka ke belakang. Dan ini mazhab jumhur para ulama yang makruhkan akan perbuatan anak-anak lelaki ni duduk dalam barisan lelaki anak-anak tu duduk barisan orang dewasa tu dimakruhkan oleh mazhab Ahmad je. Dan dia kata takkan berdiri bersama orang ramai kecuali siapa yang telah baligh. Diriwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu selain itu bahawa apabila dilihat budak-budak daripada saf dikeluarkan. Tapi ini semua tak sahih. Tak sahih daripada perbuatan para sahabat. Okey. Tapi maksudnya kalau yang tak faham solat ialah yang tahu solat dimasukkan dalam saf orang dewasa. Okey. Kemudian dia kata bila Nabi sebutkan dalam tu dalam hadis berkenaan bangun untuk aku solat untuk kalian. Dia kata solat solat untuk kalian maksudnya solat untuk kamu di rumah ini okey. So Nabi SAW nak solatkan untuk mereka di rumah tersebut. Dan ini sebaik-baik benda kita buatlah kalau kita tak boleh nak panggil benda lain, doa kan. Doa yang terbaik untuk orang tu adalah solat di rumah dia. Waktu jadi kes kalau kita pergi rumah orang tu, kalau tak ni solat je lah. Dia ada maksud solat dengan doa. Kan, barang siapa yang dijemput untuk makan tetapi dia berpuasa, maka solat. Para ulama terjemahkan dengan maksud solat tu adalah
pergi dan doakan. Bukannya solat. Tapi macam Nabi sendiri SAW, memang Nabi solat betul. Nabi solat. Mana lepas makan tu Nabi solat. Macam kes di rumah nenek Anas, Nabi solat. Solat betul bukan setakat apa doakan mereka. Doa tu doa. Tapi Nabi solat di rumah mereka. Untuk apa isikan waktu di rumah mereka dengan solat. Okey. Okey. Okey, 546 546. Ini 45 46. Dia kata wa an Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata dakhala alaina dakhala Nabi sallallahu alaina, telah masuk kepada kami Nabi sallallahu wa ma huwa illa ana, dan tiadalah ketika tu kecuali aku, kata wa ummi ma aku, wa ummul haramin khalati, dan ummu haram, mak saudara aku. Memang nama dia ummu haram, mak saudara dia. Faqala, maka Nabi pun sabda ketika dekat rumah tu, qumu fali usalliya bikum fi ghairi waqti salah. Bangunlah, bangkitlah supaya aku solat untuk kalian di sini pada bukan waktu solat. Mana bukan waktu solat. Tadi macam hadis yang tadi, seolah-olah hadir waktu solat di rumah tersebut, Nabi solat di rumah mereka. Dan ini kita boleh bayangkanlah, mungkin rumah mereka ni jauh daripada Masjid Nabawi. So Nabi solat di situlah, tak tangguh-tangguh kemudian. Masuk waktu solat di rumah tu. Ini terbaik bila kita pergi rumah orang. Kadang-kadang kita pergi ziarah sebagainya, kalau ada waktu solat. Macam Nabi buat pada hadis yang tadi. Jadi ini hadis yang ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata bahawa Nabi masuk rumah dia, dalam rumah tu cuma ada dia, mak dia dan mak saudara dia. Ummu Haram, mak saudara dia. Okey, adik-beradik mak dia. Lalu Nabi sabda, qumu, bangunlah fali usalliya bikum fi ghairi waqti salah. Waqti salatin. Bangunlah supaya aku solatkan dengan kalian pada bukan waktu solat. Fasalla bina, maka Nabi telah solat bersama kami. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, li Thabitin, aina ja'ala Anas minhu, di manakah Nabi jadikan Anas daripada diri baginda? Sebab ketika ni yang kisah awal tadi Nabi, lepas tu Anas dan ada budak lain bersama Anas. So Anas duduk belakang. Ketika yang ini pula Anas sahaja yang ada, dua lagi perempuan. So bertiga, Anas lelaki, dua budak kemudian dua lagi perempuan, mak Anas untuk Ummu Sulaim dan juga Ummu Haram. Tiga lah, tiga orang. So Anas dikatakan kepada perawi hadis, yang lelaki kata pada sahabat perawi hadis tu, di manakah baginda jadikan Anas pada kedudukan baginda? Belah mana Nabi letak Anas? Qala, beliau berkata, ja'alahu an yaminihi, dijadikan Anas pada kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Letak ke kanan. Okey. Thumma da'alana. Okey, kemudian maksud dia yang ini, kalau faham so bila kita kalau kata berdua, memang sebelah menyebelah. Bukannya seorang depan, seorang belakang. Cuma kita kata dalam mazhab Syafi'i, di Malaysia ni banyaklah mazhab Syafi'i, diorang kata suruh belakang sikit, takut terkedepan daripada imam. Sikit, bukannya sebatu. Orang Malaysia tu sekaki, 4 kaki kadang belakang daripada imam. Ini tak betul. Yang betulnya adalah di sebelah. Sebab tu para sahabat Nabi macam kita kata itu, yang solat dengan Nabi tengah malam berdua, diorang dengar doa-doa Nabi SAW. Sujud Nabi baca apa, rukuk Nabi baca apa dan sebagainya. Sebab doa-doa Nabi tu kalau diorang jauh tak dengar lah, kalau dekat dengar lah. So maksudnya kalau bersebelahan dia dengar Nabi baca apa. Itu yang betulnya. Misalnya orang kita belakang tu tak dengar lah Nabi baca apa, tak dengar imam. Dia dengar lah bacaan dengan lain, tapi ketika rukuk dan sujud tak dengar. So jadi kisah bila para sahabat riwayatkan Nabi baca apa dan sujud dan rukuk dan sebagainya, jelas menunjukkan bahawa mereka sebelah Nabi. Memang sebelah Nabi. Okey. Kemudian thumma da'a lana ahlal baiti bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian baginda doakan untuk kami ahli rumah ni dengan semua kebaikan, dari kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan doakan untuk mereka ikut kepada doa kebaikan dunia akhirat. Actually memang kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW yang Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, Nabi sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okay, itu yang terbaiklah doa yang patut dibaca. Okey. So jadi bila dikata bila dah Nabi doa macam tu, faqalat ummi, maka mak aku pun cakap. Ni tambahan pada tajuk tambahan pada tajuk. Dia kata faqalat ummi, berkata mak aku,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Khuwaidimuka, khadam kecil engkau. Khadam kecil engkau ni, Anas. Ud'ullaha lahu, doalah kepada Ta'ala untuk dia. Doa kepada Ta'ala untuk dia. Fada'a li bikulli khairin, maka Nabi doa untukku dengan segala kebaikan. Wa kana fi akhiri ma da'a li bihi, dan adalah di antara benda terakhir Nabi doakan, doakan untukku dengannya, angqala, bahawa baginda bersabda, Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya, waladahu, dan juga anak dia, wa barik lahu fihi, dan berkatilah dia padanya. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya, dan berkatilah untuknya padanya, pada benda-benda tersebut, pada harta dan juga anak-anak dia. So Nabi SAW dalam perkara ni telah mendoakan untuk Anas bin Malik, kan, doa harus doa untuk banyak anak, dan memang Anas bin Malik umur dia panjang. Ikut kepada riwayat yang datang, Anas bin Malik dia mati dia khadam Nabi 10 tahun. Okey. Dan dia mati tahun 93 Hijrah. So jadi kalau itu umur dia 103 lebih kurang 103 tahun. Dan memang dia sebutkan ada kata, memang dia kata 103 tahun. Memang umur dia. Dan memang anak dia ramai, harta dia banyak. Okey, anak dia ramai, harta dia banyak. Memang Nabi doakan dia jadi macam tu. Cuma jumlah anak dia ada yang sebut tentang jumlah anak dia. Sekejap. Dia tak ingat. Dia bila umur dia panjang, dia anak boleh ramai lah. Kalau umur pendek, anak tak banyak. Okey, dia mati di Basrah. Dia tak mati di Madinah. Dia tinggal di Basrah. Dan dia di Basrah, Iraq, dan dia mati di sana. Tinggal di sana, menetap di sana. Okey. Dan okey, apa kita dapat daripada doa tu? Daripada doa ni sebenarnya bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia didoakan untuk banyak harta dan banyak anak. Ini hujah ke atas harus untuk berdoa dalam membanyakkan harta dan anak pinak. Namun begitu berdoa berserta dengan keberkatan. Okey. Dan juga bersungguh-sungguh dia kata kita doa tadi berserta dengan keberkatan lah. Minta doa berkat lebih baik dan bersungguh-sungguh dalam menjaga daripada fitnah. Sebab kadang harta banyak, anak banyak, fitnah lagi besar sebenarnya. Kalau sebenar memang kita kata ialah innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya sahaja harta kamu dan anak kamu adalah fitnah. Al-Quran sebut. Tapi kat sini Nabi doakan untuk Anas bin Malik banyak harta, banyak anak. Okey. Jadi berlakulah anak. Berlaku memang harta dia banyak, anak pun ramai. Dan memang dekat itu untuk disempurnakan untuk Anas bin Malik kebaikan dunia dan akhirat. Dan hadis ni antara bukti ataupun tanda-tanda kenabian yang mana bagi dimustajabkan untuk baginda pada Anas. Lalu banyak harta dan banyak anak. Banyak harta, banyak anak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dekat sini juga dalil bahawa kalau contoh macam kita tahu harta tadi kan qadar. So tak salah kita berdoa minta ditambah dan dibanyakkan. Ada orang kadang-kadang dia kata buat apa nak minta kalau dah ada takdir. Faham? Kalau kata dah takdir, tak tahu kalau banyak pun sikit ke, kita tak tahu dalam qadar Allah Ta'ala ada banyak mana. Atas kita, kerja kita, kalau tak cukup kita minta. Bukannya kerja kita diamlah, ini qadar Allah Ta'ala, salah. Sebab tu kita lihat macam apa Nabi Zakaria, bila dia tak ada anak, dia tidak mengeluh dengan masalah anak tak ada tu. Bahkan dia minta Allah Ta'ala anak. Dia minta Allah Ta'ala anak. Dan Allah Ta'ala sebutkan Al-Quran tentang kes doa dia kan, punya lambat nak dimakbulkan. Dia tak pernah rasa malang pun berdoa. Itu sikap yang dia ada. Waktu kita buka dalam surah Maryam, Allah Ta'ala nyatakan kaf ha ya ain sad. Allah Ta'ala saya tahu maksud dia. Dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria, sebutan rahmat Tuhanmu terhadap hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia menyeru Tuhannya dengan seruan yang amat-amat perlahan. Qala rabbi inni, ta'bir lagi. Qala rabbi inni, dia kata wahai Tuhanku, wahanal azm minni, telah lemah tulang pada badanku.
Dia kata lemah tulang tu sebab memang para ulama kata ada kaitan dengan masalah kekuatan manusia. Sebab kita punya sel badan kita yang rosak, yang tak elok dah, diganti yang baru. Imran, minta charger. Nak mati dah laptop ni. Okey. Dia kata pasal kita sebenarnya dalam badan kita ni, bila kita kata apa, nak ganti macam kita tak cukup sel-sel badan kan, yang tempat pembuatan sel tersebut adalah dalam kita punya tulang kita, terutama bone marrow yang pada peha kita, tulang sumsum tulang peha, yang bila orang kata bila kena leukemia kan, orang tu akan kurang sel darah sebagainya. So jadi yang kawasan yang biasa diganti tu, pertama dia akan kosongkan, lepas tu buat apalah radioaktif dan sebagainya supaya bunuh semua sel yang ada, kemudian baru ambil daripada donor, daripada orang yang penderma, masukkan dalam bone marrow tulang peha tu tulang baru, isi baru. So bila dia bagi isi yang baru tu, kita kata lepas bagi isi baru tu, kalau anda kata takdir Allah Ta'ala dia sesuai dan memang boleh hidup, maka secara tak langsung dia akan dapatlah gantian baru. Sekejap, tunjuk ni. Ni bone marrow kita yang kita ada kan, dalam tu dibuat dia tak nak pula besar. Sekejap. Pula cek kenapa dia tak nak besar? Silap tu foto lah kan, tak kot. Mana dia tak nak besar? Saya besar kan. Okey, dia jelas ni kan. Okey, ada ni bone marrow ya, yang yang tulang paling besar lah peha kita. So dalam tu dia buat red cell, yang bawa oksigen, makanan sebagainya, platelet yang kata orang kena denggi kan, dia akan kurang benda ni. Lepas tu sel darah putih. So benda ni sebenarnya semua yang menjadi asas bagi binaan badan kita. Sebenarnya asas binaan badan kita daripada yang ni. So kalau ni kata orang tu makin dia tua, tu yang kenapa Nabi Zakaria sebut kan, telah lemah tulang pada badanku. Inna rabbi inni wahanal azmu minni, telah lemah tulang pada badanku, wasta'ala ra's syaibah, dan telah menyala rambut kepala aku uban. Tapi dia kata dah tua sangat ni, walam akun, namun tak pernah aku jadi bidu'aika rabbi syaqiyya, dengan berdoa pada engkau wahai Tuhanku rasa malang. Itu sikap yang kena ada. Dalam kes tadi macam kes doa Nabi SAW untuk Anas kan, untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata banyakkan harta dan juga anak-anak dia. Memang doa tersebut kita kata walaupun qadar itu ada, kita tahu banyak mana, macam rezeki dah tentu tak? Dah tentu. Tapi Nabi doakan, kita doalah. Apa kita nak kita minta. Hatta kau tak bagi pun benda Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala benda, dia tak bagi pun, doa itu adalah ibadat. Doa itu adalah ibadat. Bahkan doa kita tu Nabi kata jadi salah satu tiga kebaikan. Allah Ta'ala berikan apa kita minta, cepat atau lambat, ataupun Allah Ta'ala jadikan tolak bala yang setara dengan, atau Allah Ta'ala jadikan simpanan hari kiamat untuk syafaat kita hari kiamat nanti, tak diberikan kita diampunkan, ataupun dijadikan penolak bagi bala yang setara dengan doa tersebut. Macam orang tu patut miskin tapi doa minta kaya, jadilah sederhana. Dia pertengahan. So maksud dia bagi seorang yang berdoa ni tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Dan dalam hadis ni, ini yang kita kata, apa kita ada masalah minta pada Allah Ta'ala. Jangan rasa malang, jangan rasa hampa. Sebab kalau tak bagi pun kita Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi kita sentiasa minta sebab kita Allah Ta'ala tak lemah untuk memberikan kita benda berkenaan. Itu tajuk asal kan. Kalau tak bagi, kita tahu dia tak nak bagi tu, dia tahu kenapa. Tapi bila dia tak bagi tu, bukan bermaksud kita jangan mintalah walaupun berkali-kali, walau tak dapat tetap minta. So kita tahu mungkin kali keberapa, dan kita kena ada harapan dalam diri kita, mungkin kali keberapa doa bahawa Allah makbulkan. Mana kali pertama tidak, kedua tidak. Jadi kita doa ada 100 kali, mungkin 101 kali bahawa Allah bagi. Itu sebab jangan berhenti keperluan kita.
minta pada Allah Ta'ala apa yang kita perlukan. Jadi kat sini macam doa Nabi untuk Anas tu memang telah termakbul dan jadi. Dan Nabi minta pada Allah Ta'ala pasal inilah mak dia cakap, dia kata ni hamba khadam kau. Khadam kecil kau ni kan. Dan dia ni dia kata dia doalah untuk Allah Ta'ala untuk dia. Dia memang khadam Nabi 10 tahun dia jaga Nabi SAW. So mak dia telah bernazar kalau Nabi sampai ke Madinah dia nak bagi anak dia jadi khadam Nabi dan Nabi terima. Tapi kalau tak adalah khadamkan betul pun. Kadang-kadang Nabi suruh buat kerja pun dia hilang. Kan? Ada je. Dia budak-budak kan. Zaman berkenaan. So memang jadi kes ni itulah. Jadi Anas bin Malik punya kisah ni yang kita nakkan sekarang ni macam kisah adalah masalah yang sambungan pada solat tu. Cuma dalam kisah ni tak sebutlah berkenaan dengan tajuk hamparan. Dia tajuk berkenaan masalah solat sunat bersama dengan orang dalam rumah berkenaan. Ini yang afdalnya. Kalau dia tukar apa program rumah tadi daripada dia baca tahlil kepada solat lagi baik. Sunat. Ini sunnah. Jep. Rumah Mak Anas. Tadi pun rumah nenek Anas. So memang Rasulullah tetamu datang situ. Memang kita sebenarnya bila kita datang rumah orang, patut kita doakan keberkatan. Dia 2-3 doa. Saya nak tanya, bila berdoa ni kena orang ramai ke kita pergi kita doa dia? Sendiri kita lah. Ni kita. Macam kita kalau pergi rumah orang kahwin kan. Kita pergi doakan dekat pengantin tu, jumpa dia. Lafazkanlah barakallahu lakuma wabarakatuh. Lafaz kepada diorang. Apa kita lafazkan kepada pengantin sebut. Kadang-kadang pengantin tu kita lafazkan, ni siapa ni kawan bapa awak. saya guru bapa awak kata. Kadang dia lah kita doakan dia terkejut lah, tapi itu cara betul. Bukan pergi makan sambil mengumpat. Panggil makan sambil mengumpat. Ustaz yang doa tu okey juga. Taklah tak sama. Sebab kita kena memang kita macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah jadi kes banyak kali. Jadi ada Nabi ajar. Kalau kita makan, orang bagi kita makan, kita doa. Allahumma man at'amana waski man saqana. Ya Allah, beri makanlah orang beri makan pada kami dan beri minumlah orang beri minum pada kami. Sebut macam tu. Lepas tu dari riwayat lain Nabi SAW pernah makan di rumah sahabat, kemudian Nabi bangun, dia tak dengar Nabi doa apa-apa. Maka dia tahan kenderaan Nabi, dia pegang. Dia kata, ya Rasulullah, doakan untuk kami. Nabi pun doa. Nabi kata, Allah barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkatilah mereka, itu tuan rumah ni, pada kau rezekikan mereka, dan ampunkanlah mereka dan rahmatilah mereka. Macam doa jenazah. Ya, depan tu macam doa makan lah. Depan macam doa makan. Cuma tukar dia lana kepada lahum. Barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Yang kedua tu, part kedua tu macam doa jenazah. Minta ampun juga rahmat. Itu yang doa patut kita lafazkan. Banyak orang kadang-kadang tak ni. Kalau kata macam buat kenduri rumah, kalau orang tak reti, kita boleh tuliskan doa tu dan edarkan dekat meja. Letak kat meja. Kan jadikan dia macam apa? Macam kad ke, supaya orang duduk sambil makan nampak doa nak baca apa, atau tegakkan dekat meja macam ni ke. So orang tahu, kadang orang tak tahu nak baca apa. Ini tegak menu lah. Menu daging apa, caterer. Sepatutnya letakkan dalam macam kes tegakkanlah. Doa tu sambil makan dia nampak lah patut doa apa. Itu boleh buat lah. Orang sendiri buat nanti. Ajak makan. Tapi kena ajak makan lah. Tak ajak orang makan, macam mana nak buat gendut tu? Tak. Tak ada ajak orang makan. Kalau kahwin ada. Yang lain tak ada. Wallahualam. Okay, faham? So dia kata yang last kali, last kali hadis yang terakhir, last kali bawah tu. Wa an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsana Abu Sa'id. Dalam cerita pada kami Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id adalah Al-Khudri radhiyallahu anhu. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu yusalli ala hasirin yasjudu alaihi. Lalu dia dapati baginda solat di atas satu hamparan, satu tikar yang baginda sujud di atasnya. So sebab tu sebenarnya tak salah pun ada lapik. Cuma kita kata yang kes ada orang kata jangan lapik tu mahal lah, jangan sekian lah, nanti kurang apa?
kurang rasa tawaduk. Itu semua tu adalah andaian semata-mata. Jengkis masalah kepada. Ini di tempat yang sama ke? Lain. Abu Sa'id Al-Khudri ni kat tempat lain. Dia nak masuk jumpa Rasulullah. Bila masuk kepada Rasulullah tu, maksudnya masuk jumpa Rasulullah di rumah baginda. Bila dikata dakhala ala tu, dakhaltu alaihi, saya masuk menemui dia. Maksudnya dia di rumah dia, saya masuk menemui Nabi di rumah dia. Kata tengah solat. Ada lapik. So tak ada masalah. Yang tadi rumah Anas, rumah nenek Anas, rumah mak Anas, yang kita kata ada lapik lain. Ini lapik. So bermakai lapik untuk solat tidak menjadi masalah. Tapi kalau masjid tu dah ada lapik, tak payah sibuk buat kain untuk lapik. Mungkin kita kan suka buat kain selempang, pepek gitu. Kalau dah ada sejadah, tak payahlah bawa lagi. Dia macam dah ada lapik nak sejadah juga. Ha? Iya ke? Mana ada kadang muka sengaja dengan ni. Ha? Benda? Tak ada. Kadang-kadang ada orang preference dia, konon nak pakai kain tu, kain ni konon lipas setan. Dia sujud atas tu, kain tu ada power. Ini kain selempang ni, ingat cerita Wali Songo. Huk gitu kan, dia hayun-hayun, mak lampir pun lari. Dia cerita dia kan, masa dia kain tu, bila dia sujud atas tu, dia macam geng-geng yang pergi haji atau umrah lah. Yang kadang dia bawa sejadah sendiri, dia bawa balik negara dia. Sejadah ni pernah duduk dalam Masjid Haram. Awak tak tahu, tak basuh tau sejadah tu. Basuh dengan air zam-zam lagi. Yang air zam-zam tu cerita kelakar juga pasal kes kerajaan India tak benarkan diorang bawa balik air zam-zam. Sebab air di India, air paling suci Sungai Gangga. Walaupun mayat orang paling banyak dah tu. Jadi diorang tak boleh balik. So diorang buat apa? Diorang buat ibu. Tahu ibu? Dia ambil kain, diorang rendam kat dalam air zam-zam. Lepas tu jemur. Lepas tu lipat, lepas tu bawa balik. Sampai di negara diorang, diorang rendam balik air kain tu dalam tong air besar, maka jadilah air zam-zam. Ha? Betul lah, satu masa ada gaji macam tu lah. Ya. Putih dia beli Ya. Dia rendam air. Kemudian dia sini. Kejap lagi sampai dekat negara asal dia, dia masuk. Ya, saya. Ni kira ni sikit lah, ada zam-zam kaitan. Jangan geng ikut geng-geng apa? Geng-geng yang Habib-Habib ni kan. Dia kata, wahai air zam-zam, wahai air zam-zam kira salam kat engkau. Air tu jadi zam-zam. Tu sewil juga. Ajaran-ajaran pelik ni. Wahai zam-zam, ya. Kata, wahai air zam-zam kira salam kat engkau. Maka air tu jadi air zam-zam. Itu tak apa lagi, geng tarekat lagi gila. Dia apa? Dia air biasa ni boleh jadi air kausar. Air kausar pasal nak mandi, apa bersih daripada dosa tu, dia kena air ni. Air zam-zam, air kausar. Macam mana tu dia makrifatkan lah kononnya, dia bayangkan. Geng-geng ni suka bayangkan, dia khayal. Bayang, dia jadi. Gila. Tapi yang India tu kes lari lah. So kadang-kadang ada orang, dia punya idea, bawa sejadah, masuk masjid. Macam yang biasa tengok tau, bila time musim haji atau umrah pun, diorang suka bawa sejadah sendiri. Dalam masjid ada lapik, dia bawa sejadah dia juga. Sebab tadilah, bukan masalah allergic pun. Dia pasal kes dia ada idea tadi, kononnya untuk sekian. Macam separuh tu, macam sekarang kat Malaysia yang pakai selempang tu. Tu kami pakai yang capal atau selempang. Nak kenal kumpulan ni, serban dia bertingkat, kemudian ada kain selempang. Kain selempang tu kalau macam simbol. Alam muka lah. Tanya sujud, nak solat, letak situ. Problem dia kalau buat macam tu, nanti kan orang nak apa kosong saf ke dan sebagainya, awak nak rapat tak boleh. Awak nak rapat saf macam mana? Nak tinggalkan kain, jaga orang tu sujud. Macam mana? Kena kain aku, alamak kan. Dia kain kelambu muka ni macam mana? Kelam muka lagi teruk. Kelam muka ni dibagi-bagikan pada VIP. Itu memang dibagikan sebagai cenderar hati. Saya tak kisahlah tu, faham? Tapi kesan dia bukan cenderar hati. Ini ada power. Bukan cenderar hati. Sebab tengok menteri-menteri dapat pun jatuh je. Apalah pula kan. Kau tak faham bahasa tak tahulah. Even sultan dan sebagainya kan. Apa dia punya apa? Songkok. Saya ingat apa? Songkok sultan. Jadi saya pergi kat Lusta, ada kedai songkok tu. Dia kata diorang lah yang buat songkok sultan. Memang ada gambar sultan.
Dekat dia punya tu sultan. Lepas tu dia cerita dengan kami, dia kata dengan saya, dia kata songkok sultan tu baldu belah atas tu daripada kelambu Kaabah. Lepas tu dihadiahkan dengan Kaabah, lepas tu tepi tu kelambu baldu biasa. Tapi meninggal juga. Betul kan? Mana ada kelambu Kaabah tak sakit? Pakai kelambu Kaabah tak sakit? Beriktikad lah, ada power. Itu tajuk asal dia. Salah tu kan? Memang salah, sangat salah lah. Sangat salah lah, kan? Boleh jadi Macam Umar cium Hajar Aswad. Dia kata apa? Wahai batu, Hajar Aswad kata engkau batu. Engkau tak beri manfaat, engkau tak beri mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku takkan cium kau. Dia kata itu, direct. Dia kata kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku takkan cium kau. Bukan sebab kerana ada power. Orang kita ni macam nak pergi bergimpik, bayar-bayar kan sebagainya. Masuk-masuk kan. Last sekali pergi sana, bukan buat ibadat, buat terajang orang. Jadi kes betul, ada orang cerita saya. Dia pergi rebut-rebut tu, nak tarik dia. Kak, siku. Orang Melayu kita pula pandai bersilat. Saya masalah sikit kan. Bab berkenaan pergi Hajar Aswad tu. Bagi kita Malaysian pun ada orang yang kalau kita kenal orang dekat sana, dia boleh bawa. sindiket tu. Bukan sindiket, yang ni bukan sindiket. Yang ni dia jaga kawasan. Ketika sebelum azan, yang tu kan buat mikrofon, bawa sekian untuk imam, kan dia kosong kawasan depan kan. Geng kumpulan ni ada seorang ketua dia. Ketua dia ni, kalau siapa kenal, boleh tempel diri lah ikut pergi. Cuma saya hari tu, waktu time pergi haji tu, ada orang ajak saya, dia kata ustaz nak pergi, jom ikut kita orang. Geng-geng ni yang pergi haji mahal lah. Haji mahal, haji 60,000. Okay, seorang per person. Okay, so bila ada 90 ada pada. Okay, jadi bila diorang pergi ni, geng 90-60 ni, diorang pergi tujuan Hajar Aswad, ada orang bawa lah. Okay, so jadi diorang kata ustaz jom pergi, nak ikut tak? Saya macam berbelah bagi. Sebab saya dengar lah diorang cerita macam mana diorang buat. Okay, sebelum masuk waktu, diorang akan gerak dengan escort daripada askar ni lah, Saudi datang masuk situ. Sampai dekat kawasan dekat tu, dia akan kosongkan kawasan tu. So askar ni akan tolak orang. Ketika masuk tu dia gitu campak orang. Jadi saya waktu nak pergi tu memang saya ikut dia orang. Sampai tengah jalan saya macam terfikir, macam yelah, walaupun saya tak tolak dengan diri saya, tapi saya gunakan orang macam tak sedap lah pula. Elok saya terfikir macam tu, dia orang hilang dari saya. Geng-geng itu, grup tu kan, hilang. Lepas tu dia mesej, ustaz ada kat mana? Kami dah dekat tingkat sekian-sekian, pintu nombor sekian-sekian. Tak apalah, saya kata saya tak dapat datang. Dia hilang. Bukan jarak macam ni je, saya tak jumpa dia orang. Dan saya macam was-was, macam tak apa ke kan, yang kita pergi memang betul lah kita ada layanan baik, tapi gitu kawan polis Saudi tolak orang. Yang tu bayar, yang tu saya faham bayar. Yang kita cerita bukan bayar, yang kita ceritakan yang memang ada orang jaga kawasan tu, kawasan between Haji Ismail ke kawasan Hajar Aswad tu. Dia kosongkan sebelum waktu dia bawa kamera bawa mikrofon sebagainya kan, dia kosongkan kawasan tu. So ketika tu polis ke tengah halang, dia bagi ruang untuk orang Malaysia kita yang datang ni untuk masuk. Dia normally ahli politician akan dibawa di geng-geng ni. Kalau dia bukan yang tamu rasmi yang akan kerajaan bawa, yang itu lagi besar kumpulan. Memang ada askar akan pusing kepung, jangan bagi dia dihimpit dua orang. Yang tu ada kumpulan itulah. Yang ini tak, yang dia nak kata VIP taklah VIP macam tu. So jadi tapi dapat layanan yang sama. Kalau tengok TV nampak. Nampak? Kalau kita tak boleh nak pergi kan, ada tengok tunjuk kita letakkan di tema. Itu gitu sudah. Jadi macam dah sekali tak pergilah. Dan kadang-kadang kita bukan bimbang, kita pergi sibuk nak cium tapi sambil buat maksiat buat apa? Boleh je nak gempuh. Ingat bukan tak berkemampuan. Dulu time kecil-kecil main polis and thief, langgar orang jatuh. Saya langgar anak cikgu. Tak ada pahala lah cium. Wah, tak, dia macam ni pasal Nabi pesan pada Umar. Nabi kata, wahai Umar, engkau kasar. Janganlah engkau berhimpun atau bersesak dengan orang ramai. Engkau kasar. Kalau kau nampak kosong, kau pergi. Kalau tidak, kau lambai je. Nabi cakap. Pesanan Nabi pada Umar tu applicable pada kita lah juga. Tapi kalau kita pergi dan kita akan buat maksiat itu, orang kita akan sambil marah-marah. Buat apa?
Okeylah, tadi soalan saya. Kalau kita berjaya mencium tu, ada ke kita dapat pahala? Iyalah pasal itibak pada sunnah Nabi. Sebab tu yang Omar dapat pencium, Omar kata, wahai batu, Hajar Aswad, engkau batu. Aku tahu engkau tak beri manfaat, engkau tak beri mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku tak cium kau. Jadi itibak perbuatan. Ya, memang besar. Itibak tu besar. Itibak Nabi ni dapat cinta Allah Ta'ala. Macam mana boleh tak ada pahala? Mesti ada pahala lagi besar lah. Lawan rebut. Bukan masalah rebut. Tadi satu benda, diorang akan panggil apa, cara tak sunnah. Impik-impik. Kalau tak begitu, tak dapat. Mana ada je. Boleh je dapat. InsyaAllah. Sekali je dapat. Yelah. Lain kali datang tak dapat. Yelah, tapi itu, Macam mana dapat lah. ya memang. Tapi itu saya ulang balik. Kalau nak pergi tu memang Dr. Basit pun cerita. Dia kata, Abdul Basit Abdul Rahman. Dia cerita, dia kata, niatlah sungguh-sungguh nak pergi dapat. InsyaAllah. Tapi kalau kita rasa macam memang kita kata kajian orang, tak payah. Solat dalam hijab Ismail. Ha? Hijab Ismail macam tu jugalah. Itu solat hijab Ismail tu macam solat dalam Kaabah. Sebab Aisyah kata dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku bernazar untuk solat dalam Kaabah. Nabi tarik tangan dia, Nabi suruh solat dalam hijab Ismail. Nabi kata, ini dalam Kaabah. Itu je. Ha? Sama jugalah, tapi kisah dia tadi itulah untuk pengalaman tadi. Itu kepada Aisyah minta, dia nazar, pasal dia nazar. So Nabi tarik tangan dia masuk situ. Ha, benda? Raudah tak pula. Raudah tak ada kepentingan macam tu. Raudah cuma Nabi sebut satu taman-taman syurga. Antara bilik aku dan mimbar aku, taman-taman syurga. Nabi tak kata suruh solat pun. Doa, ya. Pun tak sama juga. Apa? Nabi tak kata pun. Tak juga. Tak juga. Tak juga. Nabi tak kata pun. Dia tak galak pun. Bukan orang kat sekarang ni understanding. Kalau itu taman syurga, Stajab. semua buat assumption masing-masing. Pun assumption. Assumption sendiri. Sebab kalau ikutkan pada masalah solat di situ kan, doa di situ, Abdullah bin Ubay pun ada masuk situ. Apa tak masuk pula? Abdullah bin Ubay ketua munafik, solat situ juga. So apa masalah dia? Awak masuk situ kan sampai berhimpit buat apa? Ada ruang solat. Kalau tidak, tak payah balik keluar. Itu je. Tak lebih dari itu. Ini sampai akak keluar tudung gitu. Dia pergi umrah. Lepas tu dia tengok saya, geng-geng grup ni, dia tengok saya relax je. Buat tak tahu. Buat tak hirau. Saya kata kalau lelaki waktu ni boleh, perempuan waktu sekian, saya kata. Dia tengok saya macam tak kisah. Itu ustaz je tak kisah je. Saya tu pergi lah. Dia pergi lepas isyak, punya timing untuk perempuan sampai tengah malam kan. Pergi-pergi, masuk dalam. Dia keluar-keluar tu, gitu lah tudung. Lepas tu tudung yang sengit-sengit. Tak nak masuk dah lagi. Saya gelak lah, dia kata. Itulah saya tak nak masuk, saya kata. So benda tu akan bawa kita jadi penyesalan. Buat apa? Kalau kita bagi salam kat kubur Nabi, dah lah. Keluarlah. Itu yang adanya. Jadi menggelupur-gelupur nak solat kat situ. Kemudian last sekali, kena sekeh dengan makcik Turki, marah. Makcik Turki dah ni langgar orang. Dia muka ayu, bahu macam jantan. Serius. Makcik Turki kan, muka dia ayu, bahu ni badan saya, bahu dia lebar lagi dibanding saya. Jadi itu masalah sikit lah makcik Turki. Dia sama. Saya dekat Sudan tu sama. Saya ingat kat Sudan tu ada waktu saya belajar dekat Sudan, dekat Rusia kan, pusat bahasa tu, memang ada budak perempuan Turki. Muka lawa lah, tapi ukur bahu dia. Wrestling rasa dia grip rasa kalah kita. Ha? La ilaha betul. Pasal dia orang punya lelaki lagi besar. Banding orang Asia kita ni, bahu dia orang tu lebar. Langgar jatuh. So ada seorang jemaah dulu. Kali dia macam ni, grup ni pergi haji, pergi umrah. Diorang memang ada idea tau. Pasal dia terjadi pada kawan diorang, kawan grup ni, dia pergi umrah, dia tak nampak Kaabah. Sampai kawan tu bawa depan Kaabah tu pun masih tak nampak lagi. Ini kisah ni masyhur di kalangan student-student dia orang bekas MRSM, tak sebut negeri Jadi diorang alumni, dia cerita tu. Jadi tak nampak. Jadi cerita kelakar dia waktu pergi dengan saya pergi sekali tu, diorang masih idea tu masih ada lagi sebenarnya. So salah seorang akak tu, saya pesan dah diorang, saya kata pagi Jumaat. Jadi biasa pagi Jumaat ni ada kadang-kadang sujud sejadah buat. Dia buat sejadah, baca sejadah, baca surah Al-Insan. Lepas tu saya kata jaga-jaga dalam perempuan jangan terus-terjun. Terus-terjun tak boleh lah. Kan Allahu Akbar baru ikut. Dia Allah terjun dah. Orang sujud awak rukuk. Okey. Tak apalah.
Bila dia balik ke tempat makan pagi tu, dia orang bercerita lah macam-macam. Kan? Jadi salah seorang akak tu cerita, tadi tengah solat tadi, saya dah start solat lah. Ingatkan dia cerita bab sujadah, bukan. Dia cerita bab apa? Dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia tercampak. Dia tercampak ke belakang. Ketika tu dia kata habis dah Kaabah tendang dia. Dia ingat Kaabah tendang dia. Pasal dia kan ada geng-geng grup ni kan, ada percayaan tu. Lepas tu tiba-tiba dia cek mata tengok ada makcik Turki. I'm sorry. Makcik Turki terlanggar dia. Makcik tu terlanggar depan-depan je terpelanting lah. Makcik Turki terlanggar. Akak tu Allahu Akbar terpelanting. Dia tutup mata kan tak nampak. Dia tak tahu apa jadi. Allahu Akbar. Dah khusyuk tahu. Ingatkan Kaabah tendang dia. Terpelanting ke belakang. Buka-buka mata tengok makcik. I'm sorry. Sambung solat lah memanglah. Benda? Ya, tak payah ni. Sambung terus. Kecuali dia sembang. It's okay. Batal lah. Dia sembang it's okay, batal. Cerita kelakar macam-macam benda. Soalan kuliah balik kes tadi kan, macam kes apa, masalah lapik tu tak ada masalah. Bahkan sebenarnya masalah kes dahi ni tadi, kalau berlapik dengan kain ke apa sebagainya, okey. Cuma benda tu tidak kemestian. Sebab Nabi ada masa yang lain, Nabi solat tanpa lapik. Yang ni yang Nabi, diorang tengok Nabi pada waktu lain ada berlapik. So lapik tak berlapik ni selang-seli tak ada masalah. Tidak menjadi kemestian. Tidak dikatakan sunnah. Hatta kalau anda kata tak ada pun Nabi solat. Maka tu yang Nabi sapu dahi tu. Sebab dahi tu kena tanah. Nabi akan sapu. Bukannya sapu muka lepas solat. Kan raut muka tu kan tak payah. Sebab tu sebenarnya ni dahi ni Nabi bersihkan. Tak ada. Dahi je Nabi bersihkan. Dahi sebab dia sujud atas tanah. Batu ada, Nabi akan lap macam tu. So orang ingatkan benda tu sunnah. Kata sujud atas solat atas tika tak adalah Nabi buat macam tu. Sebab tak ada kesan bekas kat atas dahi baginda. So jadi kalau kadang macam kes yang kita sebut kan, wajib buka dahi. Cuma berpunca daripada tak nak akan timbul tajuk ada orang yang rasa dia mulia untuk letak kepala dekat atas tanah direct. Tapi dalam masa sama bila kita berlapik samalah. Kalau kita letak lapik, serupa kalau apa beza dia? Faham? Kalau macam ni dengan lapik yang kat rantai tu, apa beza dia? Sama je. So, beza dia ini dia kata follow. Mana kita nak kecualikan yang follow kita dengan yang tak follow kita? Dia kata kalau pakaian tak follow kita tak apa, boleh dilapik. Kalau yang follow kita dalam solat tak boleh. Dia kata yang follow kita. Macam itu yang kes lekung tu yang tu masalah dia. Sedangkan tak ada masalah pun. Faham tak payah sibuk nak keluarkan tangan daripada telekung. Atau cara lebih baik adalah pakailah pakaian untuk solat. Walaupun bukan telekung, yang kita keluar rumah memang sah untuk solat. Ni pakaian siap-siap dah untuk solat. Kau tunggu ada telekung pun nak solat. Kalau sampai tempat ada telekung kan tak solat. Masalah juga. Okey, baik. Berhenti sini. Sambung kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.